Test mic. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Test mic, test mic. Test mic, test mic. Hello, test mic. Test mic, 1, 2, 3. Oh, shit. Okay, 3, 4. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita pada hari ini betul lah. Okay. Assalamualaikum, welcome back to our channel Adat Fulung Outdoor. So, video kali ni kami akan share macam mana nak buat jerat bidas. Jerat bidas ni kira jerat legend lah, semua orang tahu. Tapi just ini untuk survival skill. So video ni kami buat untuk digunakan ilmu ini digunakan waktu survival situation ataupun waktu anda sesat, masuk hutan, lepas tu sesat, kemudian dah ration dah putus, dah tak tahu nak buat apa, dan ini adalah salah satu cara untuk kita cuba ikhtiar untuk hidup. So jerat bidas lah. Nama dia jerat bidas. Jerat yang paling legend, rasanya budak kecil pun pandai buat. So jom kita tunjuk macam mana kita nak buat jerat bidas. Okay geng. Biasanya kalau kita masuk hutan zaman sekarang ni, memang semuanya ada tujuan lah. Maknanya atau hiking, panjat gunung, ataupun beriadah ke apa. Dan semestinya kita kebiasaannya kita orang kata kita mesti bawa preparation. Kita bawa tali, kita bawa paracord dalam beg kita kan, untuk emergency. So that's why lah, kalau sebaiknya kepada mereka yang nak masuk hutan melakukan aktiviti outdoor, kena buat list untuk inilah emergency list lah, macam first aid, kemudian spare paracord, tali, tengok keadaan hutan yang kita pergi tu, vertical tak vertical, keadaan dia macam mana kan. Kena tanyalah pada guide-guide. So kalau tak ada tali, kita boleh gunakan sumber alam yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita guna. Contohnya macam akar-akar pokok ataupun kulit-kulit kayu yang kita boleh pintal-pintal untuk jadikan tali. Dan semua ni kena memerlukan skill untuk buat tali daripada kulit-kulit pokok ataupun akar-akar hutan ni. Bukan satu perkara yang mudah, sebab kita kena pandai memilih, nak kena tahu pokok mana yang kuat, maksud saya akar mana yang kuat yang boleh digunakan untuk dijadikan tali. So benda ni kena study dan kena belajar. Kalau boleh, mana-mana ada kelas survival, boleh masuk dan belajar. It's very fun lah, sangat seronok dan sangat enjoy kalau kita belajar tentang survival. So hari ni untuk buat jerat bidas, kebetulan saya hari ni memang tak bawa tali pun kan. Datang jalan-jalan kat kebun member ni, mana nak bawa tali, lepas tu tiba-tiba pula teringat nak buat satu video. So hari ni kita guna rotan sebagai tali, mengganti sebagai tali rotan yang telah diraut halus. Dan rotan ni banyak kegunaan dia. Kita boleh buat perangkap, kita boleh buat tali, kita boleh buat kontainer, dan macam-macam lah. Dan pucuk rotan juga boleh dimakan, tapi tak semua pucuk rotan boleh dimakan. Kena ingat tu, bukan semua pucuk rotan boleh dimakan, sebab ada yang memabukkan. Tapi saya tak pasti sama ada dia boleh bawa kepada kematian ataupun tidak, tetapi memabukkan. Ada sejenis rotan yang memabukkan. So rotan ni kita raut, bagi halus. Okey, kita okey, rotan ni kita raut pakai pisau. Sebab tu kita kena ada bawa pisau. Pisau kecil lah, pisau kecil untuk kita kerja-kerja meraut ataupun bushcraft. Pisau-pisau bushcraft, supaya takkan nak pakai parang gedabak ni nak raut rotan kan. Gila.
Memang tak jadi lah. Kalau saya memang tak jadi. Tapi kalau orang yang skillful, dia boleh buat. Tapi saya memang tak jadi lah. Rotan tu jadi apa, aku pun tak tahu lah. So hari ni saya dengan tim saya ada seorang lagi, Cik Anis. Halo. Di sana, okay, nampak tu. So Bro Anis dia tengah buat dia punya ni apa, trigger. So benda ni dia jerat bidas ni. Firstly, kita kena, nama pun bidas, macam kita kena cari kayu yang lentik. Ini contoh lah, contoh kayu. Contoh pokok lah, pokok. Tak tahu pokok apa ni. Tapi pokok yang boleh lentik lah, yang boleh lentik macam ni. Kemudian kekuatan kayu pokok ini bergantung kepada betapa besarnya binatang yang kita nak jerat. Contoh kalau jerat rusa, nak tangkap rusa ke kan, takkanlah pakai ni kan. Ni contoh je lah, contoh. Dan kekuatan tali ni dengan kekuatan batang kayu yang kita gunakan kena sesuai dengan apa yang kita nak tangkap. Okey. Sangat senang. Firstly, nak buat dia sangat senang. Kita perlukan tali. And then kita kena ada kayu Y ataupun rotan juga boleh digunakan. Rotan boleh digunakan, kita cucuk ke dalam tanah. Janji dia jadi macam ni lah, dia jadi macam ni untuk kita sangkut dia punya trigger kat sini. So trigger dia pun kita guna kayu. Kita guna kayu lah. Ni untuk trigger dia. Kemudian ini kita buat sistem apa, jerat bidas, tapi kita guna pedal lah, kita guna lantai. So jom kita tunjuk. Macam biasanya macam saya akan attachkan trigger dekat kita punya main line, kita punya tali. Ikatan, nak guna ikatan apa? Apa-apa ikatan, janji lekat. Janji dia lekat kuat lah. Apa-apa jenis ikatan. Tak adalah, tak kisahlah nak guna ikatan buku sila ke, ikatan apa-apalah ikatan, janji dia melekat kuat. Dan rotan ni pula, dia memang jenis, kalau kita jerut dia memang dia melekat terus. Sebab dia kesat kan. Okey. Sebab dia kesat. Kita buat sekali lagi kot. Okay, dan ni kita dah ada trigger. So di bawah trigger ni kita buat dia punya loop. Kita buat dia punya loop. Kita buat dia punya loop lah. Loop dia panggil ikatan hidup lah. Ikatan yang hidup. Supaya dia boleh menjerut dan kita boleh buka balik. Kalau dia kena kat sini, dia menjerut. Dia bukan ikatan mati. So ikatan yang very simple. Kita just masuk dekat sini. Ini main line dia. Okay, kita masuk kat sini. Kemudian kita ikat balik dekat body dia. Okay, dekat tali yang sama. Okay. Jangan terlalu ketat lah. Jangan ketat, lepas tu kita matikan. Ni kata simple je. Gunalah ikatan apa pun. Kalau dalam hutan kan, mana nak ingat ikatan-ikatan. Kecuali orang kata dia tu juara pengangkap Malaysia kot, dia ingat lah kot. Janji lekat je. Okay. Okay, dah jadi loop dia. Alright. Dah jadi loop dia. Kemudian, okay, lepas tu kita attach dekat kita punya batang kayu. Dia punya kayu pelantik. Kita attachkan dekat kayu pelantik. Cara pasang hati-hatilah kayu pelantik ni. Takut kadang terkena dia ni kan, kena hidung ke apa. Ni hidung ke apa kan, susah pula. Hilang hidung. So sekali lagi, jerat ni kita buat ni untuk bagi ilmu dekat orang. Dan saya bukanlah pemburu. Jerat bidas siapa tak tahu. Buka kat YouTube bersepah. Tapi ini version ada follow. Okey. Bersepah jerat kan. So kita bagi ilmu ni lillahi ta'ala untuk supaya boleh digunakan waktu survival situation. Okey. Dan so okey gang. Trigger semua dah siap. So apa yang kita kena ada sebatang kayu untuk menjadi alat sendal dia, sensitif dia. Kemudian kayu ni lah, kayu penyendal ni, apa ni, kayu Y ni. Tu kita letakkan dia. Kemudian pedal. Ni pedal.
yang kami guna jadi orang kata buat dia jadi macam pedal lah, tapak kan. So luas sikit untuk binatang tu pijak. So keberangkalian untuk kena tu lebih tinggi. So cara dia pasang dia ni, kita pasang macam ni. Okey. Ni kan. Okey, macam tu. Okey. Hati-hati ya. Ni kalau kena muka ni berbigat juga lah. Kena hati-hati. Saya pun macam seram-seram je nak buat ni. Okey. Letak trigger dia. Okey, dah jadi. Selepas tu kita cover lah kita punya trap. Ikutlah nak cover dengan biasanya orang cover dengan daun ke apa kan, supaya binatang tu tak nampak. Okay, geng, kita try. Now kita try tengok jadi tak jadi kita punya jerat bidas. Tengah-tengah rakam, lepas tu bateri mic boleh habis pula. Okey, ni kita nak try. Saya gunakan kayu untuk kita cuba sistem jerat ni jadi ataupun tidak. Okey, kawan-kawan semua boleh nampak sistem jadi. Memang baik, tak baik nampak. Saya senyum dekat situ. So jadi itulah dia sistem jerat bidas seperti mana yang kawan-kawan boleh tengok. Okey geng, sampai dekat sini saja video ni, dan harap-harap semua ilmu yang diberi ni kawan-kawan semua dapat manfaat dan boleh try. Tapi kena ingat kita ada undang-undang negara. Semua hidupan liar ni di bawah akta perlilitan. Jangan suka-sukalah kita nak pasang jerat. Yang penting ilmu ni boleh digunakan ketika dalam situasi survival. So saya tutup video kita ni dengan sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.